Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, sekarang kita menuju ke perlawanan seterusnya, itu match ke-18. Masih lagi perlawanan home di mana Selangor akan bertandang ke Stadium Likas. Kubu kita. Kubu kita selama ni yang telah beberapa perlawanan belum lagi mencatat sebarang kekalahan. So, adakah perlawanan menentang Selangor ni akan menjadi satu perubahan untuk pasukan Sabah mengekalkan rekod tanpa kalah, ataupun Selangor berjaya mencipta satu kejutan hasil daripada keputusan baik pada perlawanan sebelum ni, itu sewaktu mereka menentang JDT. Seperti biasa, aku minta kamu letakkan prediction kamu di ruang komen di bawah untuk pasukan mana yang bakal memenangi ataupun sekiranya perlawanan ini akan mendapat keputusan seri lagi. Oh, okay. Macam malar seri sudah kita ni. So, sila letakkan prediction kamu di ruang komen di bawah. Again, satu orang satu prediction saja. Sila nyatakan dengan jelas lah supaya senang aku cek. Lepas tu macam biasa, sebelum sepak mula, hari perlawanan jam 12 adalah last prediction yang akan aku terima lah. Jadi ini adalah kedudukan liga terkini selepas 17 perlawanan yang telah dilalui oleh Sabah FC, masih berada di tangga kedua. Manakala Selangor sekarang berada di tangga ke-8. Prestasi lately ni, prestasi mereka memang belum lagi mendapat sebarang 3 mata sebenarnya. Kalau dan membuatkan mereka berada tangga ke-8 dengan mencatat 7 kekalahan dan baru mengutip 17 mata. Manakala kedudukan Sabah berada di tangga kedua mendapat sebanyak 36 poin, masih lagi dikejar oleh Negeri Sembilan walaupun mempunyai jumlah perlawanan yang sama, itu sebanyak 17 perlawanan, dan Negeri Sembilan sudah 32 poin sekarang ni. Jadi ini adalah perlawanan terakhir antara kedua pasukan, iaitu match ke-7 untuk Sabah FC, di mana berakhir dengan satu keputusan seri. Dan untuk perlawanan ni adalah satu kejutan untuk Sabah FC juga, di mana gol pada minit ketiga telah dilakukan oleh Selangor melalui Kayon. So ini adalah gol counter attack sebenarnya. So aku pun tak sangka benda ni berlaku. Tapi kalau kamu ada follow aku punya video sebelum ni, aku ada cerita mengenai situasi Sabah FC sekarang yang malar kena bolos awal. Okay, a few match kita berjaya buat comeback, tapi 2 match terakhir kita dibolosi awal, tapi comeback yang kurang berjaya lah, walaupun kita mendapat seri pada keputusan tersebut. Tapi again, benda macam ni memang agak menyakitkan dan mengganggu. Ini adalah 5 perlawanan terakhir bagi kedua-dua pasukan sebelum menuju ke perlawanan 18 ni untuk Sabah FC lah. Di mana kalau kita tengok rekod di situ, macam aku cakap tadi, Sabah masih mengekalkan rekod tanpa kalah selepas 5 perlawanan yang berlaku. Tapi unfortunately 2 perlawanan terakhir Sabah berakhir dengan keputusan yang seri, sama ada home ataupun away, di mana beramai orang anticipate yang menentang Kedah dan menentang KLCT ini akan berakhir dengan satu keputusan yang lebih menyebelahi kepada pasukan Sabah. Di mana kalau kita tengok Selangor pula guys, macam aku cakap tadi, selepas 5 perlawanan belum dapat mengutip sebanyak 3 mata. Oh, 5 mata tu lebih pula. Belum dapat mengutip sebanyak 3 mata lagi, walaupun keputusan terakhir menentang JDT berakhir dengan seri. Kita tahu apa yang terjadi dengan Selangor sekarang ni, memang banyak isu dalaman, isu management. So selepas daripada kekalahan menentang PJCT itu, sesuatu telah dilakukan di dalam manajemen PJCT, di dalam manajemen Selangor. So macam ada sedikit aura barulah, again dengan macam aku cakap juga sebelum ni, coach baru dia orang lagi. So macam ada perubahan sedikit dari segi corak ataupun yang apa yang cuba ditampilkan oleh pasukan Selangor, di mana walaupun mereka kalah pada PJCT pada perlawanan tersebut, tapi at least dia orang tidak kalah dengan jaringan yang lebih daripada satu lah. Dan kalau kamu tengok ada perlawanan menentang Selangor menentang JDT hari itu, memang satu perlawanan yang cukup bagus, membuktikan yang memang Selangor layak untuk mendapat keputusan satu sama pada perlawanan tersebut. Dan walau macam mana pun guys, dari segi jaringan kita dengan Selangor agak sama, beza 1 gol sahaja. Again, dia orang mempunyai striker yang bagi aku cukup berkaliber jugalah, itu Kayon. Ada beberapa gol juga yang telah dilakukan oleh Kayon. Walau macam mana pun, semenjak 5 perlawanan ni, kalau aku tak silap, Kayon cuma berjaya melakukan 2 gol kah, kalau aku nak silap. So ini adalah satu macam, walaupun kekerapan dia lately ni menjadikan gol agak kurang, tapi kemampuan Kayon ni adalah cukup bagus, dan dia adalah salah satu striker yang prolific lah. Itu kagam gayat dia tu, prolific untuk Liga Super bagi tahun 2020 ni. Kalau aku yakin, kalau bukan kerana prestasi Selangor yang towards the end of perlawanan Liga Super ni macam berkurangan sedikit, aku yakin Kayon adalah merupakan salah satu pemain yang mampu untuk melawan Bergson Desiba, kerana pada starting few match untuk Selangor, kekerapan Kayon untuk menjadikan gol cukup tinggi sebenarnya. Dan selain pada tu,
kadar bolos kalau kita tengok sini, kadar bolos Sabah dan juga Selangor di sini adalah perbezaan yang cukup ketara, di mana 16 untuk Sabah dan 27 untuk Selangor. Kita nampak di sini Selangor adalah merupakan satu tim yang boleh mana-mana pasukan ataupun Sabah FC especially untuk perlawanan ini cuba untuk melakukan jaringan pada perlawanan tersebut. Walau macam mana pun again hasil daripada bukan hasil daripada lah apa yang kita saksikan selepas 18 perlawanan ni kita masih lagi mempunyai masalah di bahagian hadapan, kekerapan untuk seorang pemain Sabah FC untuk menjaringkan gol. Walaupun siapalah agak berkurangan. Pada sebelum ni kita telah menyaksikan Amri Yahya telah melakukan 3, 4, 5 gol yang cukup bagus pada perlawanan sebelum ni, tapi again untuk Amri Yahya menjaringkan gol seterusnya memakan beberapa perlawanan yang cukup jauh sebelum dia mampu untuk menjaringkan gol. Dan kita sempat juga meletakkan Pak Tisu, salah satu player yang mampu untuk menjaringkan gol juga. Tapi selepas beberapa perlawanan yang cemerlang daripada Pak Tisu sendiri menyumbangkan gol kemenangan untuk Sabah FC, sekarang kita nampak macam dia macam seolah-olah tak mampu sudah. Macam player atau tim pasukan lain sudah start melihat Pak Tisu adalah salah satu threat yang cukup berbisa untuk pasukan mereka. So aku nampak memang banyak dia dikawal lah, especially bila dia berada di kotak D lawan. Jadi okay guys, kita menghampiri di penghujung video sudah, di mana aku akan memberi prediction aku secara percentage untuk pasukan mana yang bakal untuk memenangi perlawanan ini. Seperti yang aku cakap tadi, Selangor bukan berada dalam satu landasan yang cukup bagus sekarang ni, tapi bila kita tengok daripada perlawanan terakhir, iaitu menentang PG City, walaupun mereka tewas, tapi at least mereka tewas sebanyak 1-0, dan seterusnya pula perlawanan mereka menentang JDT berakhir dengan 1-1, satu perlawanan yang cukup bagus sebenarnya. Ini adalah hasil daripada akun macam reformasi kecilan lah yang berlaku di dalam Selangor pada setakat ni, yang nampak macam mampu untuk membuahkan hasil, mampu untuk merubah tim Selangor dengan mendapat keputusan yang bagus untuk saki baki perlawanan yang ada ni. So again bila kita tengok rekod Sabah menentang Selangor sebenarnya tidak cukup bagus sebenarnya, dan apa yang result yang kita dapat sewaktu berada di stadium Selangor sendiri pun merupakan satu keputusan yang actually kalau aku cakap memang cukup bagus lah kita dapat seri sama Selangor sebenarnya, pasal sebelum ni pun tidaklah cemerlang mana pun rekod kita menentang Selangor. So tapi again membuktikan situ Sabah walaupun dengan prestasi pasukan Selangor yang tidak menentu sekarang ni, tapi Sabah adalah merupakan salah satu tim yang setakat ni belum berapa mampu untuk mencatat kemenangan sekiranya menentang pasukan Selangor. Itu yang aku nampak situ. Dan untuk Sabah FC pula guys, again macam aku cakap, walaupun kita 5 perlawanan tanpa sebarang kekalahan, tapi again kita nampak di situ last 2 match kita gagal untuk membuat comeback. So ini isu comeback ni yang aku mau again isu comeback ni aku sudah cerita pada video sebelum ni, kamu boleh cek di video tersebut. Tapi apa yang aku mau cakap sini, defend percaturan kena perlu berhati-hati, kena perlu waspada untuk mengelakkan sebarang gol awal yang dilakukan oleh pasukan lawan. 3 match pertama kita boleh survive, tapi sekarang kita tengok untuk 2 match yang terakhir kita tidak boleh survive sudah. So sejauh mana kita boleh survive sekiranya kita dibolosi lebih awal sekali lagi. Kita perlu menjaringkan gol awal, kita perlu mendapat gol pertama lebih awal daripada pasukan lawan. Itu yang penting sekarang ni. So macam nampak macam sudah selesai masalah pasukan Sabah ni mencatat kemenangan demi kemenangan, tapi towards the end of the game macam nampak ada slow sikit sudah rentak Sabah FC di situ. So tidak pasti kenapa, mungkin ada perubahan lagi dari segi taktikal dilakukan oleh OKS, mungkin dia mau menguji taktikal yang lain daripada sebelum ni. Aku tak tahu sebenarnya, tapi at least again kita belum mencatat sebarang kekalahan untuk 5 perlawanan terakhir untuk pasukan Sabah FC. So okay guys, prediction aku adalah waktu menentang KL City perbezaan sebanyak 10%, tapi untuk pasukan Selangor ni dia percentage dia lebih rapat. Okay, lebih rapat daripada KL City. KL City tu kalau kamu tengok video tu kamu akan tahu apa reason aku kerana memberi perbezaan 10%. Tapi untuk video menentang Selangor ni, aku dapat rasakan sesuatu telah terjadi dalam pasukan Selangor. Aku dapat rasakan satu aura baru yang telah diberikan oleh pasukan Selangor. Macam mereka telah mendapat suntikan semangat yang baru, memberi kepercayaan kepada coach baru mereka.
So aku believe apa yang akan terjadi di Stadium Likas untuk perlawanan 10 hari bulan ni adalah merupakan satu lagi perlawanan yang cukup sengit untuk pasukan Sabah FC untuk terus kekal berada di tangga kedua. Ah, tapi sekali lagi aku ingatkan kamu, target OKS untuk musim ini adalah berada di kedudukan top 5. So apapun yang terjadi untuk perlawanan ni dan juga perlawanan seterusnya, aku harap kita semua tabahlah menempuhi ya. Tabah menempuhi walaupun kita tidak akan mendapat putusan yang terbagus untuk baki perlawanan akan datang, tapi at least kita tahu ini adalah satu persembahan yang terbaik daripada Sabah FC sendiri daripada season-season sebelum ni. So bagi aku itu sudah cukup bagus lah. Walaupun kalau kalah memang kecewa lah kan. Jangan tipu lah kalau aku nak kecewa. Tapi at least aku terhibur dan aku berpuas hati dengan apa yang kita dapat untuk season 2022 ni. So okay guys, itu adalah sedikit perkongsian aku untuk apa yang aku rasa akan berlaku pada perlawanan di antara Sabah dan juga Selangor ni. Again, aku menjemput kamu untuk meletakkan prediction kamu di ruang komen di bawah. Dan letakkan jugalah apa pandangan kamu tentang match ni. Kamu rasa apa yang bakal berlaku. So, sehingga kita berjumpa lagi video ulasan untuk perlawanan ni. Assalamualaikum.